Record. Okay. Sekejap Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan kepada semua peserta webinar pada hari ini. Okey, nama saya Farah Nadira binti Yunus, pelajar MKT 622 Responsible Marketing di ISEPS UiTM Johor. Okey, pertamanya saya nak ucapkan terima kasih pada semua yang sudi join pada malam ini untuk kita tahu lebih lanjut. Okey, mungkin dah tahu sedikit. So malam ni kita akan tahu lebih lanjut berkenaan pertolongan cemas ataupun first aid dan juga beberapa topik lain yang panel kita akan reveal pada malam ni. So objektif utama ni adalah untuk kita build up kemahiran yang sangat penting ni, iaitu first aid, pertolongan cemas ni, dan saya harap webinar pada malam ni memberi manfaat pada semua. Okey, tanpa saya lengahkan masa, saya jemput panel kita pada malam ini, Puan Nur Hayati, untuk perkenalkan diri dan juga teruskan dengan forum kita lah pada malam ni. Okey, jemput Puan Hayati. Okey, terima kasih Puan Farah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, nama saya adalah Nur Hayati binti Muhammad. Saya adalah sebagai salah seorang tenaga pengajar di Ranhil SAJ Sdn Berhad untuk first aider. Okey saya nak ucapkan terima kasih untuk UiTM dan sudi menjemput saya sebagai panel untuk forum malam ni, dan terima kasih juga kepada pensyarah UiTM bagi subjek Responsible Marketing, Miss Mazlina Ismail dan Puan Farah serta semua pelajar-pelajar ISEP UiTM. Okey, kita teruskan pada topik kita malam ni. Nampak topik tapi saya tak habis lagi. Kita go through lah sikit saya punya profile. Saya adalah certified trainer. Saya ada TTT lah. So 20 tahun experience sebagai first aider, 7 tahun experience sebagai trainer, dan saya juga sebagai ERA lah, Initial Economic Risk Assessment. So kita teruskan. Okey. Kalau you tengok tajuk tu macam takut. First aid and death. First aid and death. Okey, first kali apa tu first aid? Boleh ada sesiapa nak jawab tak apa tu first aid? Apa yang you all tahu tentang first aid? Ada sesiapa nak share? Puan Farah, apa tu first aid? Bantuan kecemasan. Bantuan kecemasan. Betul, bantuan kecemasan. Ada lagi tak? Yang lain? Actually saya tak nampak video kat tepi ni, sebab tu saya tak tahu siapa yang online. Ashikin, boleh share tak? Apa tu yang you tahu tentang first aid? Tak dengar Ashikin. Farah dengar? Pertolongan cemas. Rawatan awal. Rawatan awal, betul. Rawatan awal pun okey. Cuma saya nak specify sikit lah. First aid ni adalah sikap membantu bagi rawatan awal. Rawatan awal yang diberikan kepada sesiapa sahaja dan di mana sahaja tanpa mengira situasi penyakit dalaman atau kecederaan. Okay, actually itulah adalah definisi of first aid. Okay, ini dia tadi Ini actually apa yang saya bagi tadi, kita guna American Heart Association. Memang kita mengajar, saya sebagai tenaga pengajar, saya ikut American Heart Association punya guideline. So ini adalah definisi of first aid. Okay.
Ini paling penting. Kenapa? Apa contribute Apa contribute sebagai first aid ni? Apa yang kita boleh bantu kalau kita bukan sebagai first aider, actually kita tak boleh nak, kalau you tengok kat depan tu kita ada temporary dengan permanent. Kalau kecederaan tu macam cacat kekal. Cacat kekal. Daripada cacat kekal, contoh dia kalau you pergi accident and then tangan terputus. Jika you tak kendalikan tangan tu dengan baik, tangan tu tak akan dapat disambung. Kalau you dapat kendalikan tangan tu dengan baik, disimpan dengan cara yang betul, you akan dapat sambung tangan tu balik dan tangan tu boleh digunakan semula. Untuk macam rapid recovery ni, long macam koma. Okey, untuk sometimes kat rumah, kita ada ibu bapa lah Jangan kata ibu bapa. Actually, orang muda sekarang ramai kena bel pasi. Siapa pernah dengar bel pasi? Siapa tahu bel pasi tu apa? Ada sesiapa tahu bel pasi tu apa tak? Tahu Bel pasi tu adalah stroke di muka. Ramai orang muda kena sekarang. Dia ada dua sebab kenapa berlaku bel pasi ni. Yang pertama adalah sumbatan di otak. Yang kedua adalah you kena infection di bahagian ENT. So dia pun boleh kena bel pasi. Kalau you kena infection, you akan makan antibiotik and then you cepat pulih. Tapi kalau you kena bel pasi dengan sumbatan di otak, ada sumbatan di otak, you akan recovery tu lambat sikit. Kalau you perasan nanti you senyum tapi muka sebelah naik, sebelah lagi tak naik untuk bel pasi. Itu adalah kalau nak dijadikan contoh untuk long dengan rapid recovery ni. Kalau long, kalau you tak bagi rawatan yang betul, jadi dia punya akan lagi lama. Akan lagi lama. You akan tengok muka dia jatuh lama. Tapi bila kita bantu dengan rawatan awal, hantar ke hospital dengan awal, mungkin penyembuhan tu dapat berlaku dengan cepat. Okey, lagi satu adalah kematian. Okey, kalau kat rumah, ada orang tua tak kat rumah? Ada ibu bapa tak kat rumah? Ada. Okey, ada ibu bapa Ada. Kita tak payah hubung orang lain untuk selamatkan orang. Kita ingat ibu bapa dan family kita sendiri saja. Okey, yang pertama saya cuba awak balik rumah, tiba-tiba sampai di rumah, tengok ibu awak terbaring. Apa awak nak? Terbaring. Lepas tu you tengok bibir dia biru. Apa you nak? Call ambulance. Call ambulance Ambulance berapa lama you agak-agak boleh sampai? Dalam sejam lah macam tu. Dalam sejam. Nanti sekejap lagi kita akan go through berapa lama oksigen tak ada di tak ada oksigen di otak kita, macam mana, berapa lama. Nanti kita akan go through sekejap lagi. Cuma saya nak katakan actually kalau as a first aider you dah tahu seminimum you dah tahu macam mana cara-cara untuk langkah-langkah awal membantu tadi InsyaAllah kematian tu dapat kita nak kata elakkan tu. Kalau dah memang ajal tu ajalah tapi sebolehnya kita dapat beri bantuan awal untuk membantu pesakit teruskan hidup. Itu saja. So kita next. Sorry tak ada slide lah. Okey. Kalau tanpa makanan, berapa lama you boleh survive? Siapa tahu? Kalau saya 1 hari tak boleh. Okey. Itu maknanya nak makan seminggu. Seminggu. Actually dia depends on badan kita sendiri. Kalau saya sendiri lah, saya pun tak tahulah. Saya kalau 2-3 hari pun dah tahan dan tak makan Jadi Farah kata 1 hari dah tak boleh rasa lapar sangat. Actually kita pun tak tahu badan kita ni. Actually dalam badan kita ada lemak. So dia akan burn sikit demi sedikit. You tak akan, kalau you terperangkap di tempat salji sendirilah di tempat salji sendiri, macam ni you nak survive. Makanan tak ada. Itu dia, makanan tak ada. Puasa pun dah tak ada. Ini dah tersangkut ni dekat dalam tu
Apa yang you boleh buat kalau you terperangkap di dalam kereta and then di tempat saji ada runtuhan? Apa yang you nak buat? You nak selamatkan diri you, apa yang you nak buat? Panggil ambulans. Tak boleh lah. Dah terperangkap macam itu nak panggil ambulans pukul berapa nak sampai? You rasa berapa lama you boleh survive? Kalau you terperangkap tanpa bantuan luar dan you tak ada phone, berapa lama you boleh survive? Agak-agak. Redor je. Redor je sebenarnya kan. Actually jalan yang terakhir you boleh minum air kencing you sendiri. Uish. Habis you dah tak ada apa di dalam air, macam mana you nak survive? Itu the last one lah. Itu Tapi the last one. air kencing tu kan dia banyak toksik. Ya, tapi you ada jalan yang lain. You nak buka, kalau lah boleh ambil ais, you boleh minum kan. Okey juga, tapi berapa lama boleh survive? Sebab you nak panas actually sekarang ni. Badan you nakkan mabuk. Itu je jalan yang terakhir lah yang you boleh buat. Tapi actually saya nak tekankan, tanpa makanan you boleh survive beberapa minggu. Okay, tanpa air. Tanpa air beberapa hari. Tapi tanpa oksigen berapa minit agak-agak? 2 minit. Yang lain? Kalau kita tahan nafas lah, berapa lama agak-agak boleh survive? 10 minit. 10 minit. Dalam range lah tu. Bagus. Ada jawapan yang lain tak? Ada siapa ada jawapan? 11 minit. Okey, macam-macam jawapan ni yang kita dapat malam ni. Actually, 0 hingga 10 minit sangat berharga untuk you beri rawatan. Bila you tengok mak you balik tadi, balik je tengok mak dah terbaring. Tengok mak nak bangun. Mak dah tak bangun. Mak baring je. Lepas tu, telefon ambulans 1 jam sampai. Padahal, untuk bagi dia sedang semula itu ada masa 0 hingga 10 minit saja. Apa you nak buat? Ini emergency ni. Kalau emergency apa you nak buat? Telefon? Tadi you cakap apa? Telefon? Ambulans. Telefon ambulans Actually kalau you telefon je 999. Sekarang you telefon je 999. You telefon je. Benda pertama dia cakap. Kalau saya dia telefon dia akan cakap, ya saya Puan Hayati, boleh saya bantu. Dia dah tahu dah nama saya siapa. Sekarang ni. Dan kalau kita cakap kita nak bagi bantuan. Actually ada nampak kemalangan di jalan Okey, saya nak minta bantuan, ada kemalangan. Kalau you cakap macam itu tak cukup. You setiap kali nak buat, you kena tahu nama jalan tu. And then you kena tahu tiang lampu tu nombor berapa. Paling penting tiang lampu nombor berapa untuk ambulans datang ke lokasi. Tapi dia akan tanya you juga. Macam mana keadaan mangsa boleh bernafas ke tidak. Itu yang you kena tahu. Actually, bukan sebagai seorang first aider, you akan takut. Betul tak? Ada orang berani tak nak tolong orang accident dan tak bernafas? Ada tak dalam ni? First aider sendiri pun sebenarnya ada rasa tu yang tak pernah berhadapan dengan yang reality, dia akan rasa takut sikit lah untuk bagi pertolongan cemas. Bila dah bleeding, you nak buat apa So, you rasa 0 hingga 10 minit 0 hingga 10 minit sebenarnya sangat berharga. So, sebenarnya kalau kita tak ada oksigen 0 hingga 10 minit tadi. Okey. 0 hingga 10 minit tadi, ini dia. Yang pertama, dia akan terbagi kepada 2. Kalau you start 0 hingga 4 minit, dia akan ke clinical death. Clinical death tu, kita boleh dipulihkan. Macam yang saya cakap tadi kan, yang kita cakap tadi, boleh dipulihkan macam dekat dalam hospital kalau kita masuk palsi tu kan. Kalau you boleh bagi CPR dalam masa yang ditetapkan, insya-Allah you boleh bagi masa. Okey, you tekan dada mangsa kan. Boleh ke you cium? Boleh ke you bagi pernafasan 2 blow? Boleh tak? Boleh. Boleh tak? Boleh. Yang you nak bagi blow ni you tak kenal. Boleh. Jumpa kat tepi jalan tadi accident. You rasa you nak bagi tak? Buat CPR kan? CPR, yes. Nak? Tapi tak tahu bagi ke tak. Tengok keadaan lah. Hygiene dia kan.
concern dia lagi, dia punya hygiene. Sebenarnya as a first aider ni, first kali you kena ingat hygiene. Yang kedua concern dia. Paling penting adalah concern. Kalau you tolong aja orang kat tepi jalan, tanpa you ada basic, tanpa you ada kebenaran keluarga, itu ada masalah sikit. Tapi itu adalah first aider. Itu adalah kami yang first aider. Tapi untuk you yang bukan first aider untuk tolong orang, you just tolong orang, kalau you telefon, dia akan cakap tekan di tengah dada mangsa. You just tekan je. Tekan je. Kalau saya, ni dada mangsa ni betul-betul dekat tengah. Letak tapak ni kat tengah. So you just tekan. Kalau you dengar ada bunyi tu adalah tekanan yang betul, kedalaman yang betul. So 4 hingga 10. 4 hingga 10 adalah dah start kematian otak. Kematian otak ni dia lebih kepada walaupun you dah tak boleh selamat dia. Dia dah sedikit demi sedikit kematian otak ada hitam. So kalau dia sedar pun dia akan koma. Itulah dia that yang kita cakap tadi. Actually that tu tak adalah terlalu menakutkan. Sebenarnya saya nak cerita kat sini dia terbagi kepada 2 je. Clinical dan brain dead lah. So ada 2 saja kat sini. So after this, cuma saya nak tanya you all lah, apakah punca-punca kematian? Siapa tahu? Punca-punca kematian. Sakit. Sakit lain? Sakit je terus meninggal. Kemalangan. Kemalangan, betul lagi. Ada lagi tak? Selain Serangan jantung. Sakit, lagi apa tadi? Ya? Serangan jantung. Serangan jantung, cardiac arrest. Kita panggil tu cardiac arrest. Cardiac arrest ni tahu apa tak? Dia sama tak dengan serangan jantung dengan jantung terhenti? Saya silap, sorry. Serangan jantung adalah heart attack. Tapi cardiac arrest adalah jantung terhenti. Kalau jantung terhenti, contoh dia macam you main bola sepak kat padang, tiba-tiba you nampak orang tu tumbang dan meninggal. Itu adalah cardiac arrest. Itu adalah jantung terhenti. Itu dia. Ada lagi tak? Siapa tahu? Selain daripada apa tadi? Kalau saya nak cakap lemas lah kan. Dekat rumah, kadang-kadang you makan, ada tak pernah dengar orang baby kat rumah minum susu dekat dalam buai, after that dia apa? Minum susu. Susu. Ya? Tersedak susu. Tersedak susu. Itu adalah tercekik. Bahaya tak tercekik ni? Bahaya. Okay, alright. So actually malam ni saya actually nak lebih tekankan kepada tercekik. Saya nak buat sharing tentang tercekik. You boleh, okay saya tengah share sekejap. Kita nak buat sharing tentang tercekik. Atas. Okay, ini dia. Okay. Okay. Alright, dah nampak Belum tak nampak semua? lagi. Ya? Belum nampak lagi. Nampak. Belum nampak lagi. Okay, sekejap ya, sebentar. Belum nampak. Ada. Okay, nampak tak? Nampak. Nampak. Okay, good. Okay. Tercekik actually adalah salah satu punca kematian. You rasa tercekik, pernah tak nampak orang tercekik dan meninggal? Ada tak dengar? Nampak macam tak serius ni. Ada tak baby tersedak susu dan meninggal? Pernah dengar tak? Jarang-jarang dengar lah. Tapi ada Jarang jarang tapi sebenarnya berlaku actually dekat taska-taska kan sometimes dia tinggalkan baby-baby di dalam buai dan dia minum susu dan tercekik ada sometimes saya sendiri tercekik ada member tu dia pergi ke kedai warung Mak Teh di kolam air. Siapa tahu warung Mak Teh kat kolam air tu ada satu kedai makan kat situ, warung Mak Teh nama dia.
And then ada satu hari tu seorang pakcik tu dia makan kuih koci. Dia makan kuih koci tu. Sambil dia makan, sambil tu dia berbual. Dia makan sambil tu dia berbual. So dia tercekik kuih koci tu sebiji. Kawan dia tolong. Kawan dia tolong. Tolong. You perasan tak? Kalau dekat sebaris tu sebenarnya ada klinik je kat sebelah tu. Warung Mak Tin tu ada klinik Medina ke apa ke? Kalau tak silap saya, ada satu klinik sebelah tu. So, kawan dia dah lupa. Kat sebelah tu ada klinik. Tolong. Tiba-tiba member dia rebah. Rebah. Kenapa tau? Masa sangat penting. Itu yang kita cakap tadi, 0 hingga 10 minit. Tapi dia start kematian otak daripada 4 hingga 10 minit. Jadi kalau you nak bantu mangsa you kena 0 hingga 4 minit ni. You kena struggle 0 hingga 4 minit ni. 4 minit je boleh bantu dia. So ada setengah orang juga dia akan tahan lama. Tak bernafas pun tak apa. Itu susah kita nak cari. Itu kita panggil jantung emas. Jantung emas. Emas dia, jantung dia sangat kuat. So dia dapat bertahan lama dengan degupan jantung yang sangat minimum. Itu dia. Tapi untuk yang macam kita ni yang kurang bersenam, saya sendiri pun tak adalah hebat sangat kalau duduk kat dalam bilik tengok jantung kita. Kalau you tengah rest, you tengok jantung you. Ada yang bagus, paling bagus ada, dia boleh pergi sampai 40 lebih. Kalau dalam masa dia berehat tu 40 lebih je dia punya degupan jantung. Itu maknanya dia sangat bagus. Itu kita panggil dia jantung emas. Bukan senang nak dapat jantung emas. So bila tercekik, apa you nak buat? Ada tak? Ada siapa tahu tak? Ya? Minum air. Minum air. Ni saya suka jawapan ni. Baguslah minum air. Tercekik. Actually, nampak tak? Nampak tak? Nampak tak semua? Nampak? Okay. Tak berapa Tak berapa jelas kan? Ya? Tak berapa jelas. Tak berapa jelas 4B tu Itu actually 4B. Saya actually tulis tu 4B actually. Tanda-tanda tercekik. Actually tercekik ni dia ada tercekik satu di saluran pemakanan. Satu lagi adalah di saluran pernafasan. Tadi yang masa saya cerita awal tadi, macam mana pakcik tu boleh meninggal sebab dia makan sambil berbual. Dia makan sambil berbual. Bila you makan sambil berbual, saya conteng sikit. Tapi nampak tak Saya cuba conteng Boleh insyaAllah. Nampak. Boleh tak? Saya cuba conteng kat sini. Kita ni actually ada dua saluran. Nampak tak? Ke gelap sangat? Gelap sangat ke okey? Okey. Yeah. Okay. So ada dua saluran ni. Satu adalah saluran pernafasan. Dia akan masuk ke paru-paru. So satu lagi dia akan masuk ke esophagus, saluran pemakanan. So dekat sini ada satu valve. Kita panggil dia epiglottis. Setiap kali you makan, okey, dekat dalam kelas ni, saya nak you bercakap, cuba bercakap sambil telan air liur. Boleh tak? Cuba. Tak boleh. Kenapa tak boleh? Tak boleh. Cuba bercakap sambil telan air liur. Boleh tak? Tak boleh. Okay. Belum ada orang boleh, saya pun tak boleh. Sebab tu bila you makan sambil you bercakap, kita ada satu epiglottis kat sini. Dia kontrol, bila epiglottis ni, apa function dia, dia kontrol, dia macam valve tau. Dia macam valve, di dekat kita tu dia macam valve. Setiap kali you makan, dia akan tutup saluran pernafasan yang masuk ke paru-paru. Dia akan tutup. Setiap kali you bercakap, dia akan buka saluran pernafasan. Dia akan buka saluran pernafasan, tutup saluran pemakanan. Faham tak? Dia macam bergilir gitu Dia epiglottis. Dia macam fungsi dia macam pump lah. Setiap kali you makan, dia akan tutup saluran
pernafasan. Okey, setiap kali you bernafas, dia akan tutup saluran pemakanan. Dia akan tutup. Bila you makan sambil bercakap, itu yang jadi orang banyak tercekik. Sikit. Tercekik tu, kalau tadi siapa tadi yang cakap minum air, lepas tu settle Siapa? Tercekik minum air. Siapa tadi? Cik Hafiz. Encik Hafiz cakap tadi kalau kita tercekik, kita minum air. Kalau kita tercekik di saluran pemakanan, ya Cik Hafiz, itu boleh minum air dan dia akan turunkan makanan tu. Mungkin makanan tu besar sangat, makan tadi lupa nak kunyah, tiba-tiba dia masuk, tapi dia masuk saluran betul lah. Di saluran pemakanan Okey, dia masuk saluran tu betul, dia turun bawah pelan-pelan, you minum air, dia jatuh ke usus you masuk ke dalam esophagus, you punya usus saluran pemakanan, you terus masuk ke bawah. Tapi jika dia termasuk di dalam saluran pemakanan, pernafasan, apa you buat? Dia masuk saluran pernafasan, ni makanan tadi kan, dia masuk dekat sini. Minum air, bolehkah air masuk dalam paru-paru? Boleh? Kalau you tengok ni dekat slide ni, nampak tak? Okey, nampak. Okey, dia ada dua. Satu, epiglottis. Actually tu epiglottis ni dia tak tukar-tukar lah. Dia dah hilang. Saya minta maaf. Actually tu epiglottis. Okey, satu lagi adalah trachea. Satu lagi adalah esophagus. Esophagus tu adalah saluran pemakanan. So trachea adalah saluran pernafasan. So bila dia masuk ke saluran pernafasan, you rasa macam mana you nak buat? Kalau masuk saluran pemakanan, you boleh minum air dan dia akan turun pelan-pelan pergi ke perut. Okey, kalau saluran pernafasan, macam mana nak buat? Siapa tahu? Tak pisau tak? Oh, saya tak pasti lah. Dah masuk saluran pernafasan, nampak macam simple kan? Pernah tak you tengok video, ada satu video tu, dia macam gini. Dia jalan. Ada satu video tu saya pernah tengok, dia jalan. Girlfriend dia. Dia jalan. Lepas tu dia tepuk bahu boyfriend dia tepuk. Tapi boyfriend dia tengah makan, angguk je. Lepas tu dia jalan. Dia resap Lepas tu tiba-tiba ada seorang daripada jauh datang, dia terus bantu mangsa. Dia tengok mangsa tu dah tak boleh bercakap. Ini yang kita nak tahu. Macam mana dia boleh tercekik di saluran pernafasan. Kita boleh cek dengan 4B. Kita boleh cek dengan dengan 4B. 4B tu, ni yang pertama satu je, setiap kali kita nak tolong mangsa, kita kena minta concern. Cik, boleh saya bantu? Okey. Saya minta Puan Rashid ke depan sekejap. Sorry, Puan Haslina. Saya ada model saya ini. Saya minta member saya tolong saya ni. Okey, saya kenalkan ni Puan Haslina. Say hi. Okey. So, untuk yang pertama, kalau you nak tolong mangsa kan? Okey. Yang pertama, you kena minta concern. Ni dia dah tak boleh bernafas. So dia akan tunjuk universal sign. Okey, dia dah tercekik. Kalau saya tanya, boleh batuk? Okey, dia boleh giling je. Okey, boleh bercakap? Tak boleh Okey, boleh batuk, boleh bercakap, boleh bernafas? Oh tak boleh dia tak boleh bernafas. Okey, sekarang ni muka dia dah start ke biru-biruan Okey, so sekejap. Okay, so kalau kat sini yang pertama adalah dia tak boleh batuk. Dia tak boleh batuk, tak boleh bercakap. So dia tak boleh bernafas. Dan dia tak boleh satu lagi B. Siapa tahu? Dah 3 dah. 3B tadi, last B. Siapa tahu? Tahu tak? Tak tahu Seorang-seorang. B.
Tak boleh bercakap, tak boleh batuk, tak boleh bernafas, satu B lagi. Puan Farah? Cik Kebiru. Asyiki? Kebiruan. Ya, Kebiruan. betul. Kebiru-biruan. Bila orang terjekik, dia dah tutup saluran pernafasan, you akan tengok jari dia dengan dia punya bibir akan kebiru-biruan. So, bila you dah dapat 4B ni tadi, boleh tak? Puan Nasila ke Puan Pelik, sorry Bila you dah tengok ni 4B tadi saya dah cakap dengan dia. Puan, boleh saya tolong? Okey, Puan, boleh batuk, boleh bercakap. Okey, sekarang semua dah tak boleh So, apa yang kita perlu buat, you pusingkan, actually mangsa tu kat situ lah. Ini sebab saya nak tunjuk macam mana. So, saya suruh mangsa ni ke depan, saya akan berada di belakang dia. Saya akan berada di belakang dia. Yang pertama, kaki you ni mesti masuk di celah kaki mangsa. Kaki you perlu masuk di celah kaki mangsa. Satu kaki di hadapan, satu kaki di belakang. Satu kaki di hadapan, satu kaki di belakang. So, macam kita pasang ke kuda. Kita pasang ke kuda. So, after that, tangan ni, you masukkan jari ni. You masukkan jari ni ke dalam. Nampak tak? Nampak tak? Nampak tak? Diam je. Nampak. Okey. Nampak. Okey, nampak. Masuk Nampak. you tutup macam ni, and then bila dah tutup, dah masukkan jari, dia tak tajam tau, tak tajam. Jadi yang tak tajam ni, you cari pusat dia. Cari pusat dia, jangan raba-raba pula pusat dia. Cari pusat dia, letak dua jari di atas. Dua jari di atas, and then you tolak ke depan, you tarik ke dalam dan ke atas dalam bentuk J. Tarik ke dalam dan ke atas dalam bentuk J. So, kalau you buat macam itu, kalau saya buat, saya akan tarik ke atas dan okay. Okay. Apa yang Puan Selina rasa dah boleh cakap ni? Dah boleh cakap. Rasa apa? Tadi saya tekan perut, rasa apa? Rasa bahagia. Okay, rasa nak terkeluar tak? Kenapa bila kita tekan, actually bila kita tekan di perut tu, esophagus tu, bila kita tekan, dia akan menghasilkan batuk tiruan artificial cough nama dia. Artificial cough tu adalah batuk tiruan. Bila you tekan dan ke atas, dia akan menghasilkan batuk tiruan tu. So makanan tu daripada paru-paru tu dia akan keluar sikit demi sedikit. Dia akan naik ke atas sikit demi sedikit. Kalau you tengok dekat slide ni pun kita ada kan. Daripada atas tadi. Okey. Okay, alright. Okay. Yang tadi kita tunjuk dia ada. Okay. Pertama kita minta concern. Lepas tu kita check ada 4B ke tak. Tak ada 4B. Okay, 4B ni semua dah ada, dah biru dah, tak boleh bercakap, dah batuk. After that kita minta concern dia. Boleh tak nak tolong? So kita terus buat kaki letak di tengah. Saya nak minta seorang tolong buat tapi kita terlalu jauh. Saya rasa you nanti InsyaAllah nanti maybe saya akan bagi simple PDF lah untuk you buat rujukan. Saya akan bagi pada Puan Farah. Actually benda ni senang je. Yang penting you kena pasang ke kuda, masuk di tengah kaki, tutup tangan ni, cari pusat dia ke atas sikit dan you kena tolak badan you ke depan, tarik dalam bentuk J ke atas. Kalau boleh you tarik kuat dan ke atas. Tarik kuat dan ke atas. Okey, saya nak tanya lah, kalau ada orang mengandung, boleh tak kita tekan dekat perut dia? Dia tercekik ni, boleh tak? Tak boleh. Tak boleh Sini, Puan Nasila kita lagi sekali kita anggap Puan Nasila pregnant Kita anggap Puan Nasila pregnant So, bila Puan Nasila pregnant, kita tak boleh ke kita tekan dekat perut dia? Boleh tak? Directly, dekat perut, boleh? Bahaya tak? Bahaya. So, cara dia adalah, saya ingatkan sikit, you ambil yang sama tadi, tangan masukkan ke dalam,
you cari betul-betul di tengah-tengah dada. Di tengah-tengah dada kawan saya tahu pula. Serius. Okey, di tengah dada dan you tekan ke dalam. You tekan ke dalam Okey. Dia sama dengan, terima kasih Pak Sinda. Okey, dia sama dengan you buat CPR. Tekanan di tengah dada tetapi ke dalam You kena buat sampai terkeluar makanan tu. Actually lagi bagus kalau di perut. Tapi disebabkan tadi Puan Razina tadi, okey kita anggap dia pregnant kan. So kita tak boleh tekan directly dari perut. Okey, so bila you dah buat rawatan tu, InsyaAllah kita akan dapat bantu dia. Tapi ada juga masa yang tak dapat dibantu sebentar saya buka. Ada juga masa yang kita tak dapat bantu sebab macam yang saya cerita kuih koci tadi, saya tak habis. Pakcik tu meninggal sebab dia terjekit dan kuih koci sangat melekit. Betul? Betul. Kuih koci sangat susah kita nak keluarkan. Ada santan. Ya, dia melekit, dia likat kan. Pakcik tu meninggal tau. Pakcik tu meninggal dekat warung Maktik tu. Pakcik tu meninggal. Walaupun dah dibawa ke klinik dan dia dah sedut guna guna tiup tapi tak okey juga. Tapi dia tak okey juga sebab kenapa tak okey? Sebab dah lambat. Itulah masa tadi yang saya tekankan 0 hingga berapa minit? 10 minit. Sangat 10. Sangat bahagialah 0 hingga 10 minit untuk orang yang kita nak bantu Okey, so turunnya lagi. Okey, kalau you tercekik seorang-seorang, you nak buat macam mana? Siapa tahu? Kalau tercekik seorang-seorang nak buat apa? You tengah makan ni seorang-seorang kat rumah dan tercekik tengah tengok movie kat depan kelakar sangat kan, sambil nak ketawa, sambil nak makan, tercekik. Apa you nak buat seorang-seorang? Apa yang you nak buat jika you tercekik seorang-seorang? Siapa yang ada idea? Siapa boleh share? Ada sesiapa boleh share jika you tercekik seorang-seorang, apa yang you nak buat? Paksa batuk tak? Paksa batuk, okey. Saya rasa tu membantu juga. Tapi kuranglah. You kena bagi tekanan yang sama. Tadi kita buat kan? Tekan di perut kan? Betul tak? Betul tak kita buat tekan di perut? Betul tak? Betul. Okay. So, benda yang sama, you kena buat juga. Benda yang sama you kena buat juga. Tapi sekejap Actually you kena cari kerusi je. Kerusi, okey, you kena pastikan kerusi tu tidak beroda. Yang pertama you kena pastikan kerusi tu tidak beroda dan hujung dia tu keras. Apa yang you boleh buat? You ambil kita tahu pusat kita kat mana kan? So, you ambil kerusi yang keras tadi, you bongkok dan terus ke depan. You jatuhkan badan you ke depan. Kenapa you kena jatuhkan badan ke depan? Sebab dia akan bagi tekanan dekat diaphragm you tau. Bila dia bagi tekanan dekat diaphragm, so dia akan hasilkan batuk tiruan tadi artificial cough tadi. So dia akan keluar sedikit demi sedikit Cuba you bayangkan you seorang-seorang tengah tercekik. Apa yang you nak buat? Selain daripada tu, kita nak call pun dah susah sekarang kan. Nasib baik kita boleh message atau video call. Betul tak? Saya rasa kalau tercekik seorang-seorang, apa yang saya perlu buat, saya akan telefon kenalan yang dekat dan saya video call je. Sebab saya tak boleh bercakap. Saya tak boleh batuk. Saya tak boleh bernafas sekarang. So, benda yang saya boleh buat adalah message. Message pun susah, terus je video call. Ahli keluarga terdekat. Terus dia video call. Kenapa you kena video call? Saya rasa tu jalan yang terbaik untuk you minta bantuan. Sebab dia dah nampak dah. You akan cakap dengan dia, tercekik. So dia akan minta bantuan. Tolong. Tapi you tak boleh cakap dah. You boleh sebab dah tak boleh cakap. Bila dia dah makanan tu dah tersumbat di saluran pernafasan dia, you tak boleh bercakap, tak boleh batuk.
tak boleh bernafas. Dan dia dah start ke biru-biruan bila you lama 0 hingga 10 minit. Actually dia ada nama scientific dia. Nama dia adalah selain daripada biru-biruan, dia adalah cyanosis. Cyanosis. Cyanosis nama dia. Cyanosis. Alright. So yang tadi kita cerita pasal sedar. Bila dia tak sedar. Saya nak masuk sikit, kita ada berapa minit lagi cik dari sini? Puan Farah, kita ada berapa minit lagi Puan Farah? Kita ada dalam 15 minit lagi. 20 Betul, minit 15. boleh. 20 minit saya akan habiskan. Saya nak tunjuk sikit. Actually kita kena tahu apa tu AED. Saya nak kenalkan apa tu AED. Actually saya nak share awareness hari ni. AED pun salah satu saya nak share. Bila tak bernafas tu apa kita perlu buat siapa pernah nampak? Ni. Siapa? Benar. Pernah pernah guna tak? Tahu tak macam mana nak guna? Puan Yati, boleh Ya, tak saya. kalau stop sharing dulu, jadi nampak Puan Yati tu besar sikit. Okay, sorry. Yang slide. Right. Okay. Stop. Yes. Okay. Dah clear. Alright, sorry saya shock seorang-seorang rupanya kecil rupanya. Okay dah, nampak tak? Okay, siapa pernah Okay. nampak? Tak pernah. Tak pernah Actually dekat office kita ada satu tau Puan Farah. Tapi ada satu saja. Kita ada satu saja. Kenapa? Satu AED ni harga dia 6,000 lebih, 7,000. AED ni. Sekarang ni, kalau you tengok dulu ambulans datang, dia bagi bantuan, perasan tak? Dia kata apa? Clear, all clear. Pop, dia bagi. Shock. Perasan tak? Ambulans datang, bawa tu besar apa semua. Clear. Pop, dia buat. Perasan tak? Pernah tak tengok dalam movie lah? Saya pernah kan? Pernah nampak dalam movie kan? Pernah. Okay, actually benda ni sekarang dah sekecil ni saja. Inilah dia. Inilah dia yang membantu. Okay, kenapa AED ni sangat berguna? AED ni adalah dia akan bagi shock. Kenapa nak bagi shock? Supaya rhythm jantung kita kembali berhenti sebentar dan kembali normal. Rhythm jantung kita, bila you sangat stres, dia akan berbeza. Banyak kita. Nampak tak yang bawah ni? Nampak tak? Ya, ini adalah rhythm jantung yang biasa. Ini rhythm jantung biasa. Siapa pernah buat ECG dalam ni? Siapa pernah buat ECG? Ada tak? ECG. Nanti you dapat kertas yang panjang kecil tu kan? Tu nama dia ECG. Siapa pernah buat? Dia akan kasih you kertas panjang kecil. Bila kita buat medical check up, benda tu ada. Perasan tak? Siapa ada? Siapa pernah buat dalam ni? Ada tak? Tengok jantung baby. Oh, jantung baby Okey. Biasa kan dia akan tunjuk macam ni kan? Tapi bila jantung you, ritma jantung you tak stabil, dia akan macam ni. Dia akan macam ni. Atau ini bila macam ini ritma jantung tu sangat laju. Ataupun macam ini. Dia tak, kalau orang cakap dia tak seirama. Dekupan jantung kita kan, dia berbunyi duk. Maknanya kalau macam ini kan, dia naik duk. Dia macam tu. Saya tak pasti you all nampak ke tak. Saya main conteng aja. You all nampak tak apa yang saya contengkan ni? Nampak. Nampak Okey, alhamdulillah. Ini adalah yang normal Yang tak normal adalah ni dan ni. Ni tak normal. Bila berlaku macam ini, AED sangat penting. AED ni kegunaan dia sangat senang. Boleh tak you gunakan dekat mangsa
yang you tak tahu dia sedar ke tak sedar, bernafas ke tak bernafas, you rasa boleh tak gunakan benda ni dekat mangsa yang sedar? Boleh tak? Boleh. Rasa boleh. Betul. Siapa ini yang cakap ni tadi? Cik Hafiz Bagus lah Cik Hafiz. Kalau Cik Hafiz dekat, saya dah belanja dah. Mi goreng mamak. Walaupun saya tak makan. Okay, sorry Okay, ini actually you boleh pasang kepada sesiapa saja pun kalau hidup, kalau orang mangsa tu masih bernyawa, kalau you pasang, dia kalau I buka dia macam ini je. Kecil je bendanya. Ini actually adalah real AED. Ini adalah real AED. AED yang real, dia akan separate dia punya bateri Ini kalau berlaku kecemasan di luar, actually dah banyak tempat ada. Kalau you pergi dekat IKEA ada. Saya tengok baru-baru ni saya senam di Tasik, Taman Tasik tu. Dah ada juga AED ni. Kalau macam ni, kita pasang tu. Bateri dia, kita pasang. One kita pasang, and then kalau ni tengok ni, kita tekan ni. Dengar? Adult patients call for medical assistance. Remove clothing from patient's chest to expose bare skin. Okey, dengar tak? Pull green tab to remove pads. Okey, kalau macam ni kat bawah ni ada pad Kalau macam ni ada pad kat bawah ni. Pin pads from liner. Kita boleh tarik pad ni. Kita boleh tarik pad ni macam ni. Dalam pad ni. Patient's bare hair. Okey, saya off dulu. Okey, dekat dalam ni ada 2 pad dan dia akan suruh kita apply dekat dada. Kalau you tengok ni, kalau betul-betul ni, dia akan ada, dia tunjuk contoh dia memang dah ada contoh dekat sini Okey, saya akan ke depan sikit. Okey, kalau you tengok kat sini, dia ada contoh. Perasan tak? Pad ni, dia dah tunjukkan di mana you nak tampal. Nampak tak? Nampak tak? Maksudnya kita boleh tampal dekat atas baju dia lah Oh, cannot. Okey, macam mana nak tampal dia? Kalau you tengok dia akan tunjuk tempat tampal. Yang pertama macam mana you nak tampal dekat dada mangsa ni? Actually saya tak buka sebab this is original one tau. Saya tak buka sebab ni adalah original. Sebab once kita buka je pad dia, pad ni tidak boleh digunakan lagi. Pad dia tidak boleh digunakan lagi. So, macam mana nak buat? First of all, ini adalah mangsa. Ini adalah mangsa. So, you buka baju mangsa. Wajib buka You kena buka. You buka-buka, you tengok pula dada mangsa ni berbulu-bulu kat sini Berbulu-bulu Satu tu you kena tampal di dada, di atas dada kat sini. Satu lagi you kena tampal betul-betul di bawah rusuk. 2. Dia akan tampal di sini satu, di sini satu. You kena tampal. So once you tampal, bila dada tu berbulu, actually di dalam AED ni dia dah siapkan, kebiasaannya AED akan siapkan shaver. Mesti dia ada shaver. You kena shave tempat yang you nak tampal. Jangan pula you pergi shave semua sekali bulu dada dia daripada ujung sana sampai ujung sini terperanjat dia bangun. Terperanjat dia bangun. Shave di tempat yang you nak tampal saja. Shave di tempat yang you nak tampal, and then tampal. And then satu lagi. Then you on. AED ni you on. Senang je. AED ni dia akan bagi you arahan. Once you dah tampal, dia akan cakap, dia akan bagi arahan. Dia kata apa? Continue with CPR. Bila continue with CPR, actually bila kita nak buat CPR ni, saya ada yang minimum. Tapi actually, kalau you tak competent, jangan sesekali buat untuk orang yang you tak kenali. Itu saya tak cadangkan sebab you boleh kena saman dan orang yang mengajar ni pun boleh kena saman. Semalam saya belajar ni dengan Puan Yati. Dia dah tunjuk dah. Tekan tengah. Kuat. Tak boleh. Ini saya cakap sebab you boleh kena saman
dan yang mengajar pun boleh kena saman. Kalau you nak buat untuk family you sendiri, okey, sebab hari ni kita buat ni adalah untuk sharing session sajalah. Sharing session, saya lebih kepada sharing session. Macam mana you nak bagi tekanan? Actually tekanan tu akan berada di tengah dada. You ambil tapak tangan ni, tapak tangan ni, and then you letak di tengah dada. Di tengah dada. Tangan yang kuat berada di atas dan tak kuat berada di bawah. Macam mana you nak tekan, you tolak badan you ke depan and then you tekan. Okey, kalau you dengar bunyi itu adalah kedalaman yang betul. Sebagai seorang dewasa, you kena tekan sedalam 2.5 inch. 2.5 inch kedalaman dia. Dalam tak? 2.5 inci. You rasa dalam tak? 2.5. Kalau you pakai ni 2 inch dah tinggi kan? So you kena tekan dada masa ni 2.5 inch ke dalam ke dalam Kalau tu you kena tekan ke dalam. Kalau bunyi macam ni adalah tekanan yang betul Saya tunjuk tekanan yang tak betul. Ini betul. Puan, tulang tu tak patah ke? Okey, soalan yang bagus. Ini saya suka soalan yang bagus. Saya sebenarnya tunggu soalan-soalan yang macam ni lah. Belum Q&A you dah tanya. Tapi saya suka sebab kenapa? Actually bila you nak tekan, tadi saya cakap tekan di mana? Saya cakap tekan di mana? Tengah dada. Yes, tengah-tengah dada. Dekat tengah-tengah dada ni dia ada tulang sternum tau. Tulang sternum tu adalah tulang yang lembut. Kalau you tekan betul-betul di tengah, insya-Allah betul-betul di tengah. Kalau dulu dia akan ambil kiri sikit, betul tak? Sebab jantung di sebelah kiri, betul. Dia akan ambil tengah dan kiri sikit dulu. Sekarang tidak perlu. Bila you bagi tekanan, dia akan letak tekan jantung you. Bila you tekan dekat tengah-tengah. Bila you tekan di tengah-tengah. Berapa kali you nak tekan ni? As a first aider, 30 kali tekan, 2 kali blow. Saya panggil blow tu ciuman. 30 kali tekan, 2 kali cium. 2 kali cium bukan you cium saja. You kena dongakkan kepala dia. You kena pinch hidung dia. And then you kena tiup. 2 kali hembusan tu, you tiup sekali. Dan nak dengar ni. 1 nafas, 2 hembusan. Bukannya 1 nafas, lepas tu you tarik nafas ni. Lepas tu tidak. 2 kali hembusan dalam 1 nafas. Kalau you tak dapat high quality CPR tu, you kena buat 30 kali tekanan and then you kena bagi pernafasan tu tanpa gangguan. Lagi satu, bila you tekan. Madam. Ya saya. Madam. Ya saya. Nak tanya, untuk tekan di tengah dada tu kan, kita anggaran kedalaman tekanan tu berapa? Kita nak tekan antara 2.5 inch. Kedalaman 2.5 inch. Inci. Dalam juga Ya saya. Dalam juga Ya. Okay, Memang dalam. Macam mana bila seorang first aider, bila saya dah start bagi bantuan, saya tak boleh berhenti bagi bantuan. Saya tak boleh berhenti bagi bantuan sehingga saya tak boleh berhenti bagi bantuan sehingga sekejap bentar sikit lagi. Okay, as a first aider, saya tak boleh berhenti bagi bantuan sehingga area. Saya tak boleh berhenti bantuan. Tak boleh berhenti. Walaupun orang datang nak pasang AC ni, saya tak boleh berhenti. Saya tetap 30 kali tekan, 2 kali cium. 30 kali tekan, 2 kali cium. Tapi saya boleh berhenti 3 area ni. Yang pertama area, kenapa saya boleh berhenti bila ambulans sampai. Tapi kena ingat ambulans sampai pun you still kena buat sampai dia cakap dia ambil alih. Okey, untuk yang ni yang kedua adalah pesakit di mana? Pesakit sedang. Yang ketiga adalah
exhausted. Exhausted bila you dah sangat penat. Bila you rasa you buat ni, you yang akan pingsan. You boleh stop masa tu. Last kali adalah A, E, D sampai. Baru you boleh stop. Itu je. Kalau as a first aider lah. Kalau kami as a first aider, itulah dia. Tapi kalau kita in one group first aider, kita akan bertukar-tukar untuk bagi CPR. Kita akan tolong dia sampai bantuan sampai macam ambulans sampai, kita akan terus bagi walaupun setengah jam. Kita akan terus bagi. Sometimes pesakit ni masa kita bagi pertolongan tu, kita dah pasangkan LED, dia sedar. Dia sedar. Dia sedar. Dia sedar. Berhenti buat CPR. Berhenti buat CPR. LED yang you pasang tadi, dia akan bagi arahan. Analyze heart rhythm. Don't touch the patient. Dia akan bagi arahan. Bila dia kata analyze heart rhythm, don't touch patient, you kena jauh. You kena jauh. Once dia kata shock, shock deliver. Kalau dia kata shock advice, kalau dia kata shock advice, maknanya kalau shock advice tu, bila dia kata shock advice, okay, I clear, you clear, all clear. Maknanya tak ada seorang pun boleh dekat dengan mangsa ni untuk kita tekan bagi shock. Once dah bagi shock, nanti dia akan bagi lagi arahan. Dia akan bagi arahan. Continue with CPR. So kita continue. Dia tak akan suruh buat CPR bila pesakit dan sedar sebab dia boleh baca heart rhythm. Boleh baca heart rhythm. AED ni special dia macam dia boleh baca heart rhythm. After you pasang, kalau ambulans datang pun you biar je AED ni dekat pesakit. Kenapa? Dia akan analyse heart rhythm, dia akan bantu pesakit ni. So kita pun senang, kita akan dengar arahan daripada AED ni saja untuk bagi bantuan. Ada sesiapa ada persoalan tak? So saya pun rasa dah tinggal berapa minit saja, betul tak Abang Farah? Betul. Okay, so ada soalan. Maybe kita A punya session lah sekejap. Q&A session, ada sesiapa yang nak tanya soalan? Saya buka kepada saya nak tanya boleh? Saya nak tanya. Okey, tanya. Okey. Ya. Okay. Madam Nur Hayati, saya nak tanyalah sebagai first aider kan dekat Ranjil tu. Ada tak pengalaman yang dahsyat yang puan pernah hadapi? Okey. Baru-baru ni, the latest one is dekat Department Contract and Procurement ni, kita ada seorang staff kita, kaki dia terkeluar. Lutut ni terkeluar. Daripada dia punya lutut dia ni terkeluar macam ni. Terkeluar macam ni. Itu adalah yang latest lah yang saya bantu. So as a first aider, dengan bantuan yang betul, tak sempat dia sampai di hospital, dia punya ni masuk balik. Sebab kenapa saya ikat dengan betul saya ikat kaki dia tadi dengan betul dua kita immobilize lah. Kalau boleh kita immobilize lah kaki tu. Kita akan immobilize, kita akan pasang betul-betul dua dan kita akan ikat. So sampai dia di hospital, dia punya lutut dah masuk balik. So doktor kata tak ada apa, dia boleh balik. Lepas dari hospital dia boleh jalan. Tapi semasa dia dekat sini, dia tak boleh jalan langsung. Dan saya pun nampak sendiri dia punya tulang tu terkeluar. Dia punya lutut tu bergali, kita panggil bergali, keluar daripada tempat dia kat sini dan dia punya tulang kat sini. So masa saya pasang kayu tu apa semua, okey, dan sampai kat hospital dia dah masuk balik. Itu yang latest lah. Perkara yang berlaku di office. Dan ada satu perkara juga yang saya tak boleh lupakan. Ada staf kami meninggal dekat office. Ada staf kami meninggal di office. Masa tu saya baru belajar. Saya baru belajar khusus ni. Saya baru ambil khusus as a trainer. Saya baru balik. Saya tak ada orang pun panggil saya. Masa tu kita belum ada, kita punya ERT, tim pun tak okey, belum lagi betul-betul di establish betul-betul. So saya tak tahu
Saya tahu apabila mangsa kejadian berlaku di tingkat 3, mangsa dah dibawa turun ke lobi. Tingkat 3, mangsa dibawa turun ke lobi. Saya tanya, bolehkah kita alihkan mangsa yang tidak bernafas? Boleh tak? Siapa tahu? Tak boleh. Betul. Sebab kenapa? Dia punya jantung sangat struggle. Once you gerakkan dia, jantung dia akan very struggle tau. Lagi you bawa turun tangga kan. Very struggle. So masa tu memang saya tak dapat info apa-apa. Saya ada discussion masa tu. Tahu-tahu je keluar dah tak ada nyawa. So saya kata dah tak ada nyawa, saya pun dah tak boleh nak bantu sebab dia dah lebih daripada saya rasa dah lebih setengah jam. Masa datang pun so dia bila didiagnose pun dia punya arteri dah pecah. Arteri tu dah pecah. Sebab dia dah maybe dia terlalu jantung terlalu stres, and then dia punya arteri tu pecah. Itu masa sebelum ni. Dan tak pernah lagi lah lepas tu berlaku kejadian-kejadian yang di luar jangka. Itu sebelum kami dihantar training lah. Okay, tapi selepas kami dihantar training, alhamdulillah yang kecil-kecil tu kami dah dapat tackle dengan baik lah. Sebab kita pun dekat sini sendiri kemalangan tu jarang berlaku tetapi ada. Tetapi ada. Macam yang baru-baru ni yang saya cakap bergali lutut tu, itu sajalah yang latest. So yang lain tak ada. Yang kecil-kecil tu, tangan luka, itu biasa. Itu biasa, tak ada apa. So ada soalan lagi? Madam, nak tanya sikit. Tadi Ya, kan saya. kita buat tekan di tengah tu kan. Ya, Tapi betul. kadang-kadang ada method tu, tapi method ni mungkin filem lah ataupun drama kan. Dia Okey. tumbuk tu adakah cara yang betul? Tidak. Tumbuk. Tidak kan? Tidak. Tidak High Tidak madam quality, okay, high quality CPR okay. Bila high quality CPR, bila you letak tapak tangan ni nama dia recoil recoil, bila you tekan, you kena kembali ke bentuk asal. Baru you tekan balik bentuk asal. Kalau you tumbuk gini kan, you dah angkat tangan you, betul? Betul tak? Kalau yang tadi kita belajar recoil, asal, turun bawah. Kenapa kita kena kembali ke bentuk asal? Ada setengah orang dia belum kembali ke bentuk asal, dia dah tekan lagi. So jantung tu you dah tekan, belum habis kembang you tekan lagi. Belum habis kembang you tekan lagi. So kalau yang betul-betul jantung tu sepatutnya kembang tekan lagi. Kembang tekan balik. Itu kita panggil recoil lah. You kena kembalikan tangan you ke asal baru you tekan lagi ke dalaman tu. Okey, ada faham soalan? madam. Okey, terima kasih. Okey, sama. Ada soalan lagi? Last. Okay, last. One more. Lagi. Soalan Maaf ke? madam, Okey. saya Anis. Okey, saya nak tanya, kadang-kadang tak semua orang pandai buat ni. Tiba-tiba like macam kawan dia tiba-tiba kena, so kita tiba-tiba jadi heroin lah ataupun hero kan. So cara yang salah, meaning kadang kita tengok dekat TV ke apa kan. So kadang kita nak terikut tau. So adakah kalau macam dalam keadaan panik kita buat, adakah benda adakah dia works macam contoh tadi Puan Ajang, kita semua tak ada kita tak tahu nak buat. So macam tiba-tiba macam kawan saya kena. So so adakah dalam keadaan panik Kita tak payah ambil kawan, kita ambil family family kita kena. yes. Okey, family betul? kita kena. So Mak ayah kena Okey. betul? So macam yang saya cakap tadi, kita dah ajar, saya dah ajar kan, saya dah ajar tekan di tengah dada kan. Okey, dia punya tips untuk you tekan di tengah dada ni, I bagi you tips you kena lock you punya siku. Ni tangan ni you kena lock siku. After that yang turun ke depan adalah bahu. Turun ke depan adalah bahu. Jadi you gunakan beban bahu ni ke depan. You kena ingat tapak tangan ni perlulah betul-betul di tengah dada. Itu saja. You tekan. Kenapa? Bila you tekan, you tak bagi blow sekalipun dua,
Setiap kali you tekan, dia akan menghantar minimum oksigen ke otak sebelum kematian otak. Yang sekarang ni kenapa kita nak kena bagi CPR adalah kita nak bagi minimum oksigen dihantar ke otak kita untuk kita tak nak kematian otak tadi. Once kematian otak, dia akan koma walaupun dia hidup. Itu saja. So ada soalan lagi? Baik, Madam. Terima kasih. Menjawab tak tadi? Menjawab. Terima kasih. Yang pasal Ni saya? Sorry? Madam, minimum oksigen tadi tu, berapa lama oksigen tu boleh tak ada untuk make sure otak tu tak mati? Okey, 0 hingga 4 minit. Kematian klinikal 0 hingga 4. 0 hingga 4 kematian klinikal lah. Kalau you belum start bagi kan, dalam 2 minit macam tu, kematian otak tu belum berlaku. Tetapi bila start once daripada 4 hingga 10 minit, dia dah start kematian otak sedikit demi sedikit. So actually bila you nak bagi bantuan, you ada masa 0 hingga 10 minit saja. Itulah masa yang sangat berharga untuk you bantu mangsa kan. Tapi sebagai first aider, kalau saya tolong, saya tak akan stop buat walaupun dah setengah jam. Kalau saya larat, kalau saya tak rasa ni area ni tadi saya tak rasa saya rasa saya okey, ambulans belum datang, pesakit belum sedar, saya tak rasa penat, AED tak ada. Saya keep on buat. Sampai ambulans sampai. Tapi bila you dah exhausted, stop. You kena berhenti Kalau you dah rasa exhausted. Actually, kalau kita buat face to face sangat penat buat CPR ni. You nak habiskan 30 tekanan pun sangat penat. Dengan teknik yang salah, sangat penat. Kalau you buat teknik yang betul pun penat, apalagi teknik yang salah. So ada soalan lagi? Okay, saya rasa saya tak boleh buka soalan lagi. Okay. Miss Mazlina, pensyarah saya pun ada kat dalam ni. Okay, first of all saya nak ucapkan banyak-banyak sangat terima kasih kepada panel jemputan saya, Puan Yati pada malam ni dan juga tim dia, Cik Rashidi dan juga Puan Saya ada tim saya nak jumpa Encik Rashidi. Dia di belakang tabir je, saya nak kenalkan. Come on, Cik Rashidi, Puan Mazlina tadi. Actually saya ada tim yang membantu. Ni macam Cik Rashidi pun sebenarnya official first aider juga di ACJ. Dan Puan juga dan Puan Hasina. Okey, saya nak ucapkan terima kasih sangat pada tim Puan Yati dan juga kepada kawan-kawan saya, rakan-rakan sekelas dan juga ada juga kawan office saya kat dalam ni. Terima kasih banyak sebab join. Dan juga kepada Miss Mazlina, harapan saya semoga kalau tak banyak sedikit pun adalah memberi manfaat. Mungkin keberanian tu kena build up, keberanian nak membantu tu kan. So nanti Puan Yati akan tinggalkan nombor kontak dia untuk kita further discussion ke, further nak tanya ke. Okey, saya nak tutup webinar saya pada malam ni ataupun ada sedikit ucapan daripada Miss Mazlina. Miss Mazlina ada ke? Okey, tak ada. Alright. Okey, terima kasih Puan Yati, terima kasih kawan-kawan semua. Okey, saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya nak cakap sikit. Sebelum tamat, saya nak ucapkan terima kasih juga kepada pihak UiTM, especially Puan Farah yang menjemput saya untuk menjadi panel malam ni. Saya harap apa yang saya ajar malam ni dapatlah you terapkan dan dikongsi-kongsi dengan ahli keluarga, especially ahli keluarga lah. Nak dengan kawan tu kita takut nak share benda yang you tak pasti, you nak share takut. Tapi dengan ahli keluarga, kena tekan dekat atas perut, 2 jari, kena tekan ke dalam bentuk J. Benda tu you ingat, kalau you ingat sikit pun I rasa okey. Sebab kenapa? Sebelum ni yang pernah datang kelas I attend sekali, dia pernah selamatkan anak dia tercekik duit shilling 20 sen. Dia tercekik duit shilling 20 sen dan diselamatkan anak dia.
dia datang je kelas, Puan, terima kasih Puan ajar saya sebab saya tolong anak saya. So bila saya sebagai tenaga pengajar, bila orang sharing macam tu, saya rasa alhamdulillah dapat juga you tolong keluarga you sendiri, bukan orang lain, keluarga sendiri. So saya mewakili saya punya tim, saya mohon maaf sekiranya ada kesilapan, terkasar bahasa, dan saya harap apa yang saya kongsikan tadi dapatlah digunakan untuk kehidupan seharian. Dan itu saja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak ambil gambar sekejap? Boleh tak? Okay. Riza, ambil gambar sekejap. Siapa yang free? Okay. Tak nak. Malu-malu, dia malu. Okay, alright. Sekejap Sekejap. Okay, terima kasih. Terima kasih semua. Thank you Zahid. Sekali lagi. Terima kasih. Sekali lagi. Sekali lagi. Okay, sekali lagi. One more time. One more time. Okay, sekejap. Okay, alright. Terima kasih. Terima kasih. Okay, bye. Terima kasih. Bye. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Okay, settle Dah Kak Farah settle dah. Kejap nak stop recording. Dah Kak Farah. Kebih-kebih kenapa? Nak stop recording. Okay, bye. Okay, bye. Dah terima kasih Kak Farah.